Cepat angkat tangan, saya nak tengok berapa ramai yang dah bersedia dengan kita nak bawa masuk peserta yang seterusnya pula. Yang kita mungkin boleh tanya je. Ganggu juga pakai earphone. Kalau saya pakai sebelah dia jadi tak best. Kena bagi dua-dua belah. Testing, test. Okay. Berapa ramai dah bersedia untuk saya nak interview the next person? Saya harap benda ni you dapat belajar sesuatu tau. You dapat belajar something yang boleh memberikan you sesuatu kat situ. Okay, team boleh bawa masuk. Team nak bawa masuk siapa ni? Saya nak tengok siapakah yang bakal dibawa masuk. Kan? Silakan team, kalau kita boleh, mana siapakah host? Okay, siapa ni? Wanita Melayu terakhir. Okay. Baik, Assalamualaikum Mel. Waalaikumsalam Sifu, apa Apa khabar? busy betul musim Covid ni, pergi menyelamat ke apa? Menyelamatkan tim. Ingatkan pergi menyelamatkan mangsa-mangsa Covid ke, bagi mask ke. Saya Ada pening juga insyaAllah. tunggu ni. Saya pening juga tunggu saya punya mask ni. Saya ada order 500 tak sampai ni. Oh, Sifu ada dari mana? Adalah order daripada kawan-kawan ni, belum sampai lagi mask. Kalau ada tu bolehlah sedekah juga sikit kan. Tawa. Okay Mel, so Mel mungkin boleh perkenalkan diri kita kepada lebih 600 peserta yang sedang menonton pada sesi daripada siang tadi. Diorang consistently, numbers ni tak banyak sangat berubah. Sama macam tu je, diorang sangat konsisten sebenarnya. Committed Okay? Sifu. Sangat committed. Okay, bagi anda yang menggunakan laptop, boleh klik pada gallery view. Okay, supaya nampak skrin tu lebih cantik. Okay Mel, sila perkenalkan diri kepada mereka. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? So, nama saya Kamalita binti Muhammad Zainal. Boleh panggil saya Mel, Kak Mel ke kan. So, saya merupakan CEO untuk Kamalita Co Sdn Bhd. So, kami merupakan retail company untuk fashion modest wear yang lebih berkhusus kepada eksekutif dan above lah. Okay, dan Carmelita ni sebab nama dia unik, maka dia gunakan nama dia tu sebagai brand dia. Yes, Carmelita. Mel, cuba sebab dia orang ni nak tahu tau sebenarnya. Mungkin dia tengok Mel sekarang senang dah buat macam like 5 million tahun lepas. Tapi dia mungkin tak tahu struggle yang berlaku ketika Mel baru mulakan perniagaan dulu. So, mungkin Mel boleh story kat dia orang. Macam mana pengalaman you start business, berapa tahun you dah start business sehingga you start jumpa saya dan team Momentum. Macam mana perjalanan tu? Maybe you boleh share kat dia orang. Saya bermula secara full time-nya pada tahun 2016. 2016 tu memang terjun je, terus berhenti sebagai counselor. So 10 tahun dalam bidang counselling. So tak ada experience dalam bidang business, tak ada experience dalam bidang fashion, tapi semuanya atas dasar ini cita-cita saya daripada awal dulu. Saya memang love fashion. Saya memang tak nampak muka katanya. Nampak ke muka? Dia kata tak nampak saya. Nampak ni. Dia kata tak nampak tu kan. Takut internet dia tu, bill tu. Tak apa, lepas ni dapat internet percuma saya dengar. Itulah. Okay, so saya memang terjun je, memang tak ada ilmu masa tu. So berbekalkan googly. Saya buatlah dia secara full time 2016, 1 Januari 2016. So saya bertemu Momentum masa tu pada akhir Disember 2016 tu. Disember 2016, so ni insyaAllah tahun keempat bersama Momentum. Masa tu panggil Rocket Email lagi masa tu, Sifu, Rocket Email. Oh, masa tu namanya kelasnya adalah Rocket Email. Ya, saya Rocket Email. Masa tu tak ada Ultimate lagi, semua tak ada. So yang ada Platinum je kan? Platinum ada masa tu. Masa tu Platinum Plus ya Sifu. Okay, so masa tu hanyalah ada Platinum masa tu? Ya, saya. Okay, so masa tu Mel dah berniaga, masa masuk gelar tu Mel dah berniaga sebenarnya berapa tahun? Masa sebenarnya kalau ikutlah, kalau bukan full time, Mel dah start secara cuba-cuba lah daripada tahun 2010 lagi. So secara part time di rumah, memang try and error sajalah. So kalau ikutkan masa 2016 tu dah 6 tahun lah buat secara cuba-cuba. Dah 6 tahun kan, sebab masa tu pun Mel masih lagi bekerja, betul?
Betul, merupakan Kalau seorang you tak kaunselor. kisah, Mel adalah tadi seorang kaunselor tau. Dia adalah Ya saya. kerja dengan kerajaan. Ya saya. First Ah, di Lim Kok Wing University private, lepas tu okay. Mel ke Universiti Putra Malaysia. Hmm. Okay. Tapi senang ke Mel nak start bisnes ni dulu-dulu ni? Sifu, Masa tu hari saya memang orang berebut-rebut beli barang. tak, masa tu Ah, susah lah, susah bukan susah tapi susah sangat lah kot. Kalau masa hmm. awal-awal tu rasa macam lelah, macam rasa give up pun banyak. Rasa macam betul ke I make the right choice ni, betul ke I berhenti kerja. Kalau tak dulu macam hujung bulan cucuk. Kalau dulu dalam UPM tu kita lah rasa macam kita pegawai, kita ada staff kita sendiri, kita ada bilik kita sendiri yang besar, selesa. Tiba-tiba ni lah I lah yang kena usung kain. Kadang-kadang rasa macam betul ke choice ni, and then kita lah pergi post, kita tulis tangan, kita tak cukup tidur. Susah, it's not easy untuk sampai ke tahap ni. Mungkin sekarang nampak macam easy. Tak pernah lupa lah Sifu, kalau cakap dengan tim tu tak pernah lupa. Kalau awal-awal dululah macam dah ada duit sikit ke China Sifu, I lah angkat kain macam ni kalau I cakap macam nampak bangla kat sini macam susah, sebenarnya kat sana tu I rasa macam I bangla lah kat sana angkat kain. Kat China you rasa yang macam bangla. I macam Ada tak bangla. ada tak perasaan masa macam tu menyesal betul kalau tahu aku kerja je balik semula? Ada tak perasaan tu? Ni orang yang dah bekerja berhenti ni. Dah Betul, elok-elok kaunselor. Gaji tetap. Tiba-tiba kau nak jadi macam Mamat Bangladesh, betul. mengusung kain. Masa Ada tu benda tu? I bawa staff I tau, so dia macam record I daripada belakang. So I Ah, macam tengok balik video tu, I rasa sedih. I rasa macam susahnya hidup I. Macam tu lah, cabaran. Tapi of course after I tadi dengar apa yang Daniel cakap Sifu, yang dia kata macam kawan-kawan dia banyak berhenti. I was one of them masa tu dah ultimate lah, macam tak nampak lagi ingatkan macam masuk terus jadi jutawan, and of course not, bukan. Sebab kita kena, macam kita tanam pokok tu, kita perlu ambil masa untuk dia kena baja, dia kena apa ni, kena siram, lama-lama baru kita nampak bunganya, and bunganya akan banyak. Yang penting kena sabar. Tapi sok itulah barat. Mel. I ingat lagi ketika Mel Platinum dulu pun lambat juga nak dapat result. Dia macam Daniel juga. Betul. Tapi I think you lagi lambat sebenarnya. Lambat, Sifu saya lambat, dan duduk belakang tiang Lambat. Sifu kan. Tak nak orang tanya. Dulu kalau datang kelas coaching momentum, kerjanya belakang tiang. Ada penyuruh sebab dia takut saya tanya. Betul. Kalau Abang Bert kata nak interview, tak nak. Sebab I rasa macam tak nampak lagi apa yang I dah buat. Macam I tak bangga lagi dengan dia. I definitely Berapa bulan Mel you ambil masa tu untuk you dapat result yang macam membanggakan diri you time tu? I rasa macam lama juga. Saya rasa 6 bulan. Daniel 3 bulan tu, Daniel patut sujud syukur. Daniel kau dengar, dia patut sujud syukur sebab Mel lagi lambat. Sebab saya ingat orang yang saya ajar. So Mel ni 6 bulan saya kata, budak ni bila nak dapat result ni? Saya pun jangan kata dia risau. Kau ingat aku ni cikgu tak risau. So I macam masuk Platinum Plus tu, I ingatkan macam bulan 6. So bulan Januari saya ingat Sifu, bulan Januari 2018 tu I first hit 100,000. Itu I rasa masa tu masa kita punya first UCM di Keluang kan Sifu. I rasa Mel adalah antara yang terawal masuk ke dalam Ultimate masa tu. Dan sempat join kita punya Ultimate Circle Mentoring yang diadakan di Keluang. Kemudian dinner dia kat rumah saya. Masa tu saya baru je pindah rumah saya ni, banglo saya. Dan mereka adalah saya punya tetamu pertama saya adalah Ultimate. Datang rumah habis. Kau ada Chan ni orang Mel, dia orang tak ada Chan datang rumah tau. Dapat pusing dalam rumah Sifu lagi kan. Siap masuk rumah, asyik bilik saya dia tak masuk. Kalau tidak kan dia jumpa apa jadah je lagi. Dapat rumah. Tapi Mel, 6 bulan tu ambil masa. Ada tak rasa nak give up? Banyak kali Sifu rasa nak berhenti. Cari geng tanya, you ada dapat result? You ada dapat result? But I ni jenis tak pandang orang lain lah. Sebab bagi niat I ada, sampai sekarang I pegang matlamat tu. I pegang niat
kenapa I masuk Ultimate, bukan of course to make friends, but itu bukan utama. I want to build myself, I want to build Carmelita. Jangan pandang kepada kawan-kawan kita sama ada kawan kita nak berhenti atau kawan kita komplain banyak ke, dia tak ni tak tu. Yang penting kita tengok apa yang kita nak. In the end, it's all about kita dan apa yang kita nak korbankan untuk apa yang kita nak dapat, Sifu. Betul, yang dia bahayanya Mel, bila tersalah kawan, yang bila dia give up kau pergi ikut dia terjun sama, itu memang menjadi masalah, betul? Betul juga Sifu, kawan-kawan ni lah yang menentukan siapa kita. So especially masa COVID-19 ni lah kan, I banyak macam sangat-sangat menjaga siapakah orang di sekeliling I supaya I dapat aura yang positif supaya kita boleh terus go. So saya rasa kalau dapat kawan yang sentiasa update berapa jumlah meninggal kita Mel. Betul. Orang suruh buat posting, orang ajar dia tadi siang tadi, kita ada ajar dia buat content marketing, buat FB live. Ni kerja tak hari post berapa orang meninggal, berapa orang kat ICU. Kau meninggal dulu sebelum dia meninggal. Kita ni nak mendoakan yang baik-baik. Betul lah. Tapi kau janganlah fokus pada benda-benda meninggal. Betul Sifu. Okay Mel, petang tadi juga Mel, kita ajar dia orang sebenarnya, dalam bisnes sebenarnya, sangat penting, kita ni kenapa kita sangkut lama sangat, kadang-kadang sebenarnya kita terlupa kita punya big why. Dan bila kita ingat kita punya big why, kan kita ada sebab yang sangat kuat untuk dia orang, menyebabkan bisnes kita tu jadi mudah. Maybe you ada experience tu Mel, mungkin boleh share pada dia orang. Sifu, I think orang kenal I dengan big why kot. Kalau setiap kali I sharing, it's all about my big why. So 2016, November 2016, kan I berhenti 1 Januari 2016, berhenti kerja. Tanpa total restu mak ayah I. Masa tu Mel dah kerja berapa lama? 10 tahun. 10 tahun dah kerja bukan senang nak berhenti babe. Betul. Lagilah mak ayah kita ni memang suka kita ni kerja government tau. Betul. So teruskan lepas tu. And then masa tu bukan macam semua orang nak jawatan yang Mel pegang kan, dengan keadaan di mana masa tu ekonomi macam kerajaan dah stop ambil tetap, and then tiba-tiba orang yang tetap ni nak berhenti. So itu pun bukan senang tu, orang akan cakap macam-macam, kau ni tak bersyukur ke apa ni? Betul. So I ada message lah, I cerita hari tu, I ada message ayah I. Masa tu arwah ayah I, dia sakit bawah pinggang lah. So memang kita dah tahu dia dah tahap kritikal. So I rasa macam I nak kena tunjuk dengan dia yang I boleh, yang I akan banggakan dia sebelum dia pergi. So 1 Januari 2016, sebelum tu I dah message dia. So dia tak balas tau message tu Sifu. Tapi I pegang, I diam. And then I cuba pujuk. I cakap dengan my mum, I dah umur 30 lebih masa tu kan. So I cakap, ni lah I punya cita-cita. I think I cuma minta satu je, restu. And I ni cekal, I cakap I can do it, tapi dengan restu dia. Tapi dia tidak pernah balas lah message yang Mel hantar. So sampai I pergi kelas, I pergi kelas, I nampak Sifu first dekat IMKK 2016. I nampak Sifu kat situ masa tu. Saya pun belajar kan. So tetapi November 2016 arwah ayah I mengembuskan nafas di antara akhir. So I terkilan, and I rasa setiap hari dalam journey I sampai sekarang, sebab tu I selalu kalau I dipanggil untuk hot seat ke apa, I rasa ni I punya amanah untuk bagi tahu kat semua orang yang sebenarnya kita tak banyak masa. And bila I ni setiap hari melangkah dengan rasa bersalah, dengan rasa kecewa, terkilan kerana tak dapat tunjuk dekat arwah ayah apa yang I ada sekarang. It's a difficult feeling Sifu. Jadi saya macam, betul. Kenapa saya macam bekerja dengan sangat keras Sifu, macam saya cerita dengan Sifu kan.
macam mungkin Sifu pun rasa apa yang Mel rasa sebab kita ada ibu je. And I rasa ibu tu lah yang I tak boleh buat kesilapan kedua di mana mak I nampak mak I tak nampak kejayaan I. Sebab tu lepas 6 bulan yang I dapat hit tu, I akan hit gila-gila setiap bulan sampai sekarang. But definitely journey ni bukan mudah, Sifu. Sebab tu saya masih lagi bersama-sama dengan momentum walaupun dah 4 tahun orang kata kan. I tetap tidak putus asa untuk improve myself. Walaupun sebab masa 6 bulan tu rasa tak nampak tu, I tak akan give up. Because I tahu I ada big why. I tak boleh sebab I dah lambat masa tu, macam kenapa I tunggu lambat nak pergi kelas and ayah I tak ada sempat nampak. So I rasa yang mungkin dia kecewa dengan I lah kerana I macam berhenti kerja and jadi apa tu, jadi angkat kain. Sebab dia pernah peluk Mel macam tu tau Sifu masa kita jalan dekat Aeon tu. Kan kat bawah Aeon tu ada macam jual-jual baju. Stall tu lah. Dia letak tangan dekat bahu I lah macam peluk I. Dia cakap, I hantar you belajar tinggi-tinggi. Is this what you wanna be? Dia cakap, dia tanya I. Cakap, no, bukan ni. Tapi I tak sempat lah tunjuk dengan dia. Ini yang I nak hari ni. Okay. So tapi Alhamdulillah Mel masih ada ibu kan yang Mel boleh happy kan. Sebab pada saya Allah ambil satu tetapi dia tinggalkan satu untuk kita nak buktikan yang kejayaan kita ni bagi manfaat. So apa yang Mel dah buat pada ibu Mel? Alhamdulillah Sifu. Definitely Mel boleh bagi tahu Sifu yang I boleh sebab tapi saya nak tanya juga dalam komen dia orang, you all nak ke Puan Mel bagi tahu apa yang dia buat pada ibu dia, sebab Mel tak berkesempatan nak tunjuk pada ayah. Saya pun sama Mel, ayah saya pergi ketika saya umur 11 tahun, saya dah 5. Saya pun rasa ya Allah bestnya kalau ayah saya masih ada kan, saya pasti macam banyak saya akan bagi apa, saya akan macam saya nak bagi dia. Saya tahu ayah saya suka kereta, dia macam saya juga. Saya ikut ayah saya suka kereta. So saya rasa kalau dia masih ada lagi, saya belikan dia kereta. That's why saya belikan kereta untuk bapa mertua. Kan? Sifu tahu kita kenapa macam Mel nak bagi. Sifu tahu kenapa Mel beli Merc tu Sifu? Itu Mel tak bagi tahu saya lagi. Ni untold story ni, kenapa Mel beli Mercedes tahun lepas. Arwah ayah Mel memang suka Merc Sifu. Kalau ikut cerita Mel, kalau ikut Mel punya kereta idaman, sebenarnya macam Mel bagi tahu Sifu, Mel suka Range Rover kan Sifu? Saya terkejut juga you beli Mercedes Benz. Arwah ayah memang suka Merc Sifu. So bila I rasa macam I boleh tukar kereta, I just want to feel like I beli kereta tu so that macam mengenang lah dia suka kereta tu. I hope one day masa 2016 sebelum dia meninggal, I ada tulis tau dalam 101 impian tu, I nak beli kereta untuk dia sebab dia suka Merc. Tak pernah lagi cerita benda ni Sifu. So I beli Merc tu special untuk dia orang malam ni. untuk rasa macam that is the first car yang I beli diri sendiri. Sebab saya ada kelisa je dulu sebelum saya tak pernah tukar kelisa tu. First car saya beli 2004 lepas saya habis degree tu. Saya beli kelisa warna hitam. Itu arwah ayah belikan. Itu you pakai sebelum you tukar Mercedes tu? I pakai kereta lain suami I belikan lah, tapi kereta yang I simpan sampai sekarang adalah kelisa tu sampai I beli Merc tu, sebab kereta kelisa tu arwah ayah yang beli. Jadi saya simpan, masih lagi simpan, sebab tu sentimental value Sifu. Jadi saya beli satu yang kereta yang saya boleh beli sendiri tu, saya beli Merc lah sebab itu idaman dia. Betul kan, itu yang ayah Mel suka dan saya rasa macam yelah walaupun dia dah tak ada tapi saya rasa dia boleh rasa benda tu. Terima kasih Sifu. Kan? Sebab you pun masih ada lagi ibu yang you, Alhamdulillah kan, saya dengar apa yang Mel, untuk ibu pula apa Mel buat untuk nak buktikan kasih sayang pada dia, dan saya rasa itulah menjadi keberkatan pada bisnes Mel. Sebab ni memang ajaran Sifu dan momentum lah. Saya rasa diri saya ni dibentuk bersama-sama dengan momentum. Bila saya masuk dulu sebelum momentum ni, I bukan macam ni, macam jaga team I.
of course mak I tu I jaga, tapi macam momentum banyak mengajar erti bagaimana kita give back, macam mana rezeki tu. Dulu kan Sifu rasanya macam I nak jadi I nak buat bisnes, nak jadi kaya je lah, nak ada handbag mahal, nak ada Chanel tu je. Tapi sebenarnya bila masuk dalam momentum ni, Chanel tu semua tak bererti, bila giving tu lebih bererti Sifu. Jadi itu yang diajar. So alhamdulillah ni dah masuk tahun kedua, dah 2 tahun yang Mel boleh bagi setiap bulan 5,000 pada ibu. Tu basic lah, basic Mel bagi pada ibu. So macam hari tu macam mak kata nak renovate tepi sikit lah rumah dia. So antaranya bila masuk dalam, alhamdulillah bila belajar dengan Sifu ni dapat rezeki yang amat murah, alhamdulillah. So macam mak masa cakap dengan telefon je, mama kata macam mama nak ingat sebab lepas arwah ayah meninggal dia macam banyak nak buat dia punya rumah, sebab mungkin dia nak isi kekosongan lah mungkin lah kan. Sebab Mak Mel kan macam Mak Mel kan Filipino, masuk Islam. So dia tinggalkan keluarga dia tinggalkan kerjaya dia, semua datang ke sini. So dia tak ada siapa-siapa, dia tak ada adik-beradik dia, tak ada. So memang dia mengisi, jadi kamilah yang dia ada. So hari tu dia cakap dia nak buat tepi rumah dia sikit. So I boleh berhenti kereta sekejap, terus transfer. Masa tu dia cakap dia nak buat kecil je sikit, 20,000 macam tu. Tapi kerana mungkin rezeki yang murah ini, kita boleh berbakti semula. Sebab I tak boleh bagi dengan my dad. So macam boleh berhenti, kita tak fikir panjang, kita boleh terus macam okay, how much mama yang you, dia kata dia nak spend. Tapi of course arwah ayah dia tinggalkan duit untuk dia. Tapi kita rasa kita sebagai anak, apa yang boleh buat dia gembira tu, I rasa tu yang I nak buat. Sebab bila I boleh gembirakan mak I perasan rezeki I semakin murah. So bagi je lah dia berapa, dia nak 20,000 ke, boleh bagi je Sifu tanpa berfikir panjang. And definitely yang paling Mel rasa happy lah, Sifu selalu ajar anak-anak murid Sifu untuk bawa keluarga pergi umrah. Bukan sahaja Sifu ajar untuk kita bawa keluarga kita pergi umrah, tetapi berikan package yang terbaik untuk keluarga kita. Itu I ingat masa I first Platinum Plus, Sifu dah ajar benda tu. So Mel dah tulis. So last year Mel dapat bawa mak, adik ipar, suami dengan anak dengan package VIP, which we spend like about 100,000 untuk package tersebut. But semua tu rasa macam a gift back Sifu, yang Sifu ajar. Jadi kita tak berfikir panjang. Macam kan saya ajar nak jadi tetamu Allah, jadi tetamu yang istimewa, betul-betul istimewa. Dan kita tak berkira kan. Betul. Dan yang saya bangga sebab Mel dapat bawa family. Dan lagi best bila Mel ni banyak benda yang saya cakap dia ikut. Kan macam kita kata tulis matlamat, sebab tu dalam kelas dia orang Mel kan, saya suruh tulis. Saya tak tahulah dia orang tulis ke tak, tapi saya tak main-main. Saya yakin dan percaya kalau dia orang tulis dia akan dapat. Macam Mel dah buktikan, tu saya nak cakap ni bukti. Dan satu lagi yang saya bangga adalah bila Mel dia pergi bagi makan kepada yang kita panggil dia fisabilillah. Apa pengalaman Mel bagi orang makan? Bagi orang makan masa umrah tu. I ni macam walaupun nampak macam degil Sifu, tapi apa yang Sifu ajar tu semua Mel buat. Jadi I ingat apa yang Sifu suruh buat. Bila I pergi sana, I dah ingat I nak buat. Saya cakap dengan husband I, Sifu kata cari tempat ni dekat belakang ni ada tanya orang je fisabilillah. Memang macam tak pandai, so Mel tanya lah, okay fisabilillah apa tu kan. So ada orang bawa kita ke tepi hotel tu. So Sifu kata bagi makan dekat sana. So I ingat Sifu cakap macam tu. So I pergi bawa anak I dengan suami I, kita pergi ke mula-mula I tak bawa anak I, pergi ke tepi tu macam kita bagi duit je dan dia bagi kita makanan, and then kita dibawa ke tepi dan kita boleh distribute makanan. Ya Allah Sifu, masa tu macam kita pergi ke umrah tu, ramai yang nak pergi ke umrah tetapi tak ada duit yang Sifu, dia tidur di luar saja. So kita dengan rasa ya Allah, dengan nikmat yang Allah bagi ni, I think apa yang Sifu ajar tu semua membawa kita rasa life is more meaningful bila kita boleh memberi. Itu yang Sifu ajar, tu yang momentum didik Mel. So
saya memang bersyukurlah I berada di apa, di kelompok family ni. Because ini bukan value I dulu. Dulu I rasa macam I nak jadi kaya, I nak jadi diva. Tapi I rasa itu bukan, Tiba-tiba masuk ke dalam kelas kita, dia terpaksa berubah. Sebab nak capai benda tu, game dia berbeza kan Mel. Dan bila Mel bagi orang tu makan, sangat berbeza perasaan dia. Sebab kita datang umrah ni complete dengan makan semua. Diorang datang umrah je. Penginapan tak ada, makanan tak ada. Dan ni dah tanggungjawab kita as a Muslim, saudara semuslim untuk memberi. Kan Mel? And then Sifu, sebab macam saya share, saya agak risau masa nak bawa ke umrah kerana my mum kan, so my mum jumpa my dad dekat UK masa dia nurse kat sana. So dia masuk Islam dengan bukan apa nak cakap, bukan Dia sebab perkahwinan lah dia masuk Islam. Sebab berkahwin. Jadi sepanjang sebab keluarga dia merupakan keluarga yang very strong Catholic Christian di Filipina. Jadi kita tidak pernah cakap pasal family dia. So bila kita, dia start pakai tudung pun setelah arwah ayah meninggal. Jadi kami adik-beradik rasa itu tanggungjawab kami untuk step by step membawa, sebab dia dah jadi tanggungjawab kami lah. So masa nak pergi ke umrah tu, I cakap dengan dia sebab kita nak pergi holiday in Mekah. Itu I punya pancing dia. I cakap dengan dia, this year our holiday kita is in tukar copywriting dia. I copywriting. I cakap you tak perlu buat apa yang macam, if you don't feel like doing, you don't have to do it. Tapi kita pergi melawat Mekah, I cakap kita pergi melawat. So I pernah cakap dengan Sifu, I risau kan Sifu, minta doakan. And then tetapi kerana I macam berniat and I make sure that she's comfortable, I ambil package yang sebab tu I tanya Sifu ambil package yang mana, ambil yang tri-way. So I ikut apa yang Sifu buat, and then ambil bilik yang dekat. So dia sangat-sangat alhamdulillah, dia sangat happy balik tu kan Sifu. Saya tak pernah nampak mak saya pegang, sepanjang dalam kapal terbang pun dia masih pegang buku umrah tu dan membaca lagi. So I think tu lah the biggest win to I. Sifu, terima kasih banyak-banyak. And I cakap jom kita ready. Sifu kan doakan Mel insyaAllah untuk ke haji pula insyaAllah. InsyaAllah. Hajah Mel insyaAllah. Untuk Mak Mel sebab she's 65, tak bukanlah muda sangat. So itu tanggungjawab kami adik-beradik. Dia lebih kurang sebaya mak saya lah tu kalau macam tu. Kan baru ni saya dapat bawa dia pergi haji semua kan. So Mel, sebenarnya kan dalam berniaga ni sebenarnya it's a long journey, betul? Betul Sifu. Dan journey ni sangat bermakna bila kita ada orang yang guide, bila kita ada orang bimbing, kita ada persekitaran yang bagus. So apa pendapat Mel dan untuk sebagai the last point nak bagi kepada mereka ni yang sedang mendengar? Tu pun kalau dia tengah dengar lah, kalau dia tak nak dengar kita tutup je lah kan. Nak tamatkan kan kelas kan? Tak nampak pun masih nak lagi ke? Mel, apa yang Mel nak bagi kat dia orang? It's a journey and saya rasa banyak sangat impian Mel harus berjaya capai and more to come this year, I think. Betul Sifu. Pasal apa surrounding kita ya Sifu sangat penting. Jadi definitely dalam ultimate dengan bersama-sama dengan momentum. Sebab tu I rasa macam momentum is my family. I tak mungkin akan tinggalkan walaupun sebusy mana Sifu sekarang kerana macam dah semakin besar. That momentum tetap di hati Mel kerana momentum lah yang mendidik Mel sampai hari ni. Dengan sampai sekarang Sifu, kalau ada apa-apa, Mel ada problem ke, Mel boleh text Sifu terus. Mel ada masalah dengan tim hari tu pun, Mel text Sifu terus untuk dapatkan pendapat Sifu. Jadi dengan cikgu-cikgu, ya Allah, cikgu-cikgu yang banyak membantu, Cikgu Rashid, Cikgu Fendi, Cikgu Bert, Cikgu Rafiti, Cikgu Fik, mereka ni I would say dia bimbing kita dengan love. Sebab I tak rasalah, kadang kita boleh rasa kalau orang tu hanya nak mengajar kita sekadar macam orang tu nak sales saja dari kita, ataupun orang tu memang betul-betul seikhlas hatinya nak membimbing kita. For me, momentum is all about love. Sebab diorang akan, even bukan Mel yang minta pun, kadang-kadang tim Mel tanya dekat Cikgu Rashid, malam-malam buta pun Cikgu Rashid akan bimbing dia supaya dia dapat apa yang macam dia nak buat
dia nak buat landing page ke, kadang-kadang sampai malam-malam dia orang contact. I pun cakap, kenapa you contact cikgu malam-malam? Tapi macam urgent, jadi cikgu-cikgu tetap akan melayan. And Cikgu Fik Cikgu Fik sentiasa ingatkan macam solat di awal waktu, macam Mel sentiasa diingatkan supaya humble, jangan lupa diri. Dan sebab bila kita dah berjaya ni, antara cabarannya mungkin kita lupa diri. Dan momentum sentiasa mengingatkan Mel supaya tidak lupa diri. Kan dia ada satu nama dia hari tu saya ajar masa ultimate secret mentoring Melaka. Fame syndrome. Fame syndrome. Itulah benda yang paling bahaya sebenarnya. Ya, Mel sangat takut lah. So itu adalah antara benda yang kena jagalah. And then boleh tak Mel kongsikan Sifu tentang logistik ni Sifu? So di kala kita dalam COVID ni kita rasa kita tak boleh make it, kita punya sales rendah. So I akan akan hanya attachkan diri I dengan orang yang boleh make it supaya I nampak benda tu positif. Sebab macam kita Roger Bannister, tak tahulah dia orang dah tengok ke tak, tapi kalau tak tengok kena tengok Roger Bannister tu kan. Sebab di kala kita rasa kita susah, bila kita nampak orang lain boleh buat Sifu, kita rasa macam nak sepak diri kita. So di kala sekarang COVID yang orang kata macam sale tak ada, so I duduk dengan kawan-kawan yang Sifu, dia orang kata pukul 4 petang dia orang dah close 15 ke 20 ribu. So I rasa macam, hey, wake up. Jadi macam kau pun boleh lah, contohlah walaupun tak sampai lah macam tu kan, tetapi rasa macam nak tengok orang yang lebih, kita kena humble untuk lihat orang yang lebih tinggi daripada kita supaya kita boleh percaya yang one day kita boleh pergi. So bagi-bagi yang dekat dalam ni, jangan rasa kecil bila kita nampak orang tu dah capai. One day you will be there. Cuma kita kena believe yang kita boleh juga di sana. So for me is duduk dalam kelompok yang betul, dengan guru yang betul, dengan kawan-kawan yang betul, tu amat penting Sifu. Okay. So kalau kita tengok result Mel tadi, tim saya dah buka, mungkin tim boleh buka sekali lagi result dia kan. Saya ingat first year dulu Mel hanya buat tak banyak kan, Mel dulu sikit sangat kan. Betul. I think you pernah cakap dengan you punya page Facebook ni pun adik you ke siapa yang tolong buatkan? Adik. Tengok punya page tadi. Berapa follower you sekarang? 370. Sekarang dia 3, ni kita tu update lagi, sekarang dah 300,000 lebih, betul Mel? 370,000. Masa Mel masuk tu sebenarnya, itu pun Mel buat yang boost bodoh tu Sifu, dapatlah 30,000 tapi 30,000 tu tak apa-apa. Tapi sekarang dah ada 10 kali ganda. Ya, sebab kalau tak naik nanti kena marah Sifu. Sebab kita push, kita menjadi push factor kan Mel. Pada 2018 you buat 3 juta. I ingat masa 2017 you buat berapa? 400,000 I ingat. Betul? 2017. 2018 3 juta. 2017 I think you buat tak sampai juta, you buat 400. I ingat tak nombor tu? Betul sebab I yang coaching you. So 2018 dia buat 3 juta, dia naik. Masa tu pun dia tak percaya ni. Masa 2018 dia tak percaya. Ni puas kita push ni. Bukan saya seorang ni, dengan cikgu-cikgu momentum tolong push sekali. Kau cakap dia kau pergi cakap dengan dia. Dia orang kata Sifu tu sweet and soft spoken, tapi dia orang tak tahu Sifu nak cubit Mel ni degil. Hai, bukan senang. Kalau ustaz pun dia berani sergah. Okey, tengok balik 2019 berapa yang dia capai. Kadang-kadang ada setengah orang ni nak kena push. Siapa kat sini yang perlukan push factor? Yang kena tolak kena macam debuk sekali baru dia naik. Mana tim? Cuba tunjukkan yang tadi, tak habis lagi tadi tu. Kan 2019 dan 2019 dia naik lagi, dia meningkat daripada 3 juta naik berapa 2019 tu, tunjuk tim. 5.33 juta Mel. Kan? I think banyak sangat benda yang berlaku peningkatan. I think 2020 pun kita nak capai yang lagi besar kan Mel, insya-Allah. Tak tahulah dia orang ni nak ke tidak. Yang macam dia orang ni nak dibimbing ke macam tu. Dan angka tu bukan senang. I think dah berapa juta dah you buat tu. Kalau kita tambahkan semua sekali tu. Betul, dah almost 8 juta sebenarnya. Almost dah 10 juta dengan investment. Memang you bayar kita 10 juta.
Mel pernah cakap Sifu, sebenarnya apa yang Mel bayar kepada momentum ni tidak setimpal dengan apa yang kita dapat dengan ilmunya. Bukan sekadar ilmunya, bimbingannya. And apa yang Mel jadi sekarang ni, value diri kita yang bukan sekadar kejar dunia, macam giving back, semua tu value tu lebih mahal daripada, kita bukan dapat sales Sifu, kita dapat jati diri bila kita bersama dengan momentum. So I am a different person 2016 hingga sekarang, totally a different person. So investment yang kita buat sekarang bukan sekadar daripada perkembangan sales kita semata-mata, tetapi jati diri kita and who we are now are because of momentum Sifu. Betul, dia jadi semakin kuat, semakin macam wow kan, hasil daripada apa yang kita telah berikan you knowledge. Dan I think you punya confidence level pun dah berbeza. Kalau dulu dengan sekarang berbeza sangat berbeza. Walaupun dulu seorang kaunselor Sifu kan, tetapi saya dibentuk lah kan, lebih confident, lebih percaya dengan diri. Dulu nak buat, sebenarnya 2018 tu targetnya Sifu 1 juta tu pun rasa macam Sifu push buat 1 juta. Cakap ratus ribu pun susah sebulan nak fikir 1 juta. Apa percaya Mel dulu, you tak pernah buat 1 juta. Macam mana you nak percaya? Itu yang tak saya pernah buat 100 ribu sebulan. Tak pernah. Buat kelas, push, cakap, and then kita ada ultimate personal coaching berkali-kali cakap, and barulah jadi benda tu. Agak-agak Mel, kalau lah tak ada semua ni lah, kita tak tahulah kan. Sebenarnya adalah izin Allah. Agak-agak kat mana you berada sekarang kalau you tak buat tindakan dulu untuk berada dalam ultimate ni? Masih kerja di rumah, di belakang, di bilik guest room tu, pulun-pulun sendiri-sendiri. Masih angkat kain? Masih angkat kain. Tak ada mas tu. Yang tak ada orang nak beli? Tak ada. Masih duduk bawah ketiak suami. Last kali paling senang suami je lah bagi duit. Kan? Masih sama, masih tidak confident mungkin. Bukan macam sekarang lah, tak boleh give back, and mungkin rasa bersalah dengan mak kerana membuat tindakan yang salah. Tapi syukur alhamdulillah Sifu dengan apa yang ada sekarang. Thank you so much. Betul, kita berada di depan. Okay Mel, saya pun nak ucapkan terima kasih, and saya pun mendoakan supaya Mel terus berjaya capai. Tadi pun kita dah dengar, dah fikir rangsangan ekonomi je menyebabkan dalam market akan ada 400 bilion. Betul. And I think you punya brand, you pun dah nak buka butik kat mana sekarang? You kata tempat dia? Itulah. Sekarang ni kan kita dah start renovating dalam dia Sifu. So sangat-sangat Sifu, kalau tak adalah benda ni, sebab Sifu membawa Kamlita ke branding. Dah cakap balik Sifu, tapi I nak diorang tahu yang I belajar branding ni di sini. Di sini I membina branding I daripada. Dan you baru ni dapat award, branding daripada Brand Laurier. Untuk apa nama dia, kategori apa Mel, apa kategori dia nama dia? Best fashion muslimah fashion muslimah attire 2019-2020. The best daripada Brand Laurier. Brand Laurier macam, are you sure? Tetapi I rasa kalau I tidak ada bersama momentum, orang tak akan kenal I siapa. Sifu tak ada push I nak buat live masa tu, macam gigil-gigil, degil nak buat. Macam dia orang ni takut nak buat FB live. Tengok Mel, saya rasa kejap-kejap buat live. Kejap-kejap buat live. Ni dah ada Umar ni nampak, dia masak pun dia live kan sekali. Tapi confidence level tu datang daripada kerana bersama-sama dengan momentum. Dan dapat brand you akan buka satu butik nanti di mana? Di Bangsa, bukan Bangsa dalam-dalam, tapi di Jalan Ma'aruf. Di the main road. Tempat yang elite lah, tempat yang elite tu, betul? Elite. Sebab sebaris dengan brand-brand yang besar kat situ. Selang beberapa ni daripada Joven Mendagi, daripada Linda Rahim, so daripada Melinda Loy, so baris dengan nama-nama besar. So thank you so much Sifu atas tunjuk ajar. Terima kasih Sifu, dan doakan saya pun mendoakan insyaAllah sentiasa humble, sentiasa
berpijak pada bumi yang ni, and tidak ada fame syndrome tu, sentiasa doakan Mel. Sifu ingat InsyaAllah. sebenarnya I nak cakap dia orang, Sifu sumpah I di impi. Sifu sumpah I dapat 1 juta pertama. I do not know if Sifu remember, but I nak cakap terima kasih Sifu atas sumpahan tu, and I am now who I am now is because of you. Thank you so much. InsyaAllah. Terima kasih banyak Mel untuk kerana sudi bersama kita malam ni. Hopefully you akan berjaya capai target 2022 dan akan capai yang lebih besar insyaAllah. More than 10 million insyaAllah tahun ni. Amin. Terima kasih Okay. Sifu. Terima kasih. Saya sumpah lah capai more than 10 million dah tahun ni insyaAllah. Amin. Nak kena sumpah je dia orang ni kerjanya. Siapa lagi nak kena sumpah? Okay, terima kasih banyak. Okay team, boleh Mel kita jumpa lagi next insyaAllah. Okay team. So macam mana? Macam bagus ni. Saya tak tahulah korang dapat sesuatu tak daripada ni, dan bukan senang juga nak mendapatkan diorang. Tak mudah, tak senang untuk mendapatkan mereka ni. Dan Mel baru je alhamdulillah sebelum PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan, dia baru je menerima daripada Brand Laureate untuk tadi tu The Best Muslimah Fashion Award tadi, kan. Dan bukan tu je, keuangan yang bagus, capai impian, beli Mercedes tahun lepas sebab arwah ayah dia suka Mercedes. Dan saya yakin sekiranya arwah ayah Mel ada lagi, pasti akan berbangga. Saya rasa dia akan sangat berbangga. Dan kalau anda masih lagi ada ibu dan ayah, why not? Ini masanya. Kita tak ada banyak masa. Kita tak ada banyak masa sangat untuk katak pun dah bunyi kat rumah saya ni.